Okey, tengok apa yang ditulis untuk anak menangis. Mutautis, Gutautis, Salil, Nashtan, wa Mausur, bibarakati bismillahirrahmanirrahim. Benda ni ditambah-tambah selepas itu. Jadi orang keliru, ustaz ada selawat ni ustaz. Kami bila buat rawatan, kami akan minta kalau ada simpan tangkal dan sebagainya, kan? Kami tanya mereka, ada tangkal tak simpan, kan? Mungkin menjadi penyebab gangguan ni berlaku. Kalau yang ada tangkal dia akan keluarkan, ya. Kadang-kadang nak minta lama baru dia keluarkan lah. Tapi bila dia dah keluarkan tu, dia akan beritahu kita, ustaz, tapi dalam tangkal saya ada selawat ustaz. Dalam tangkal saya ada nama Rasulullah. Dalam tangkal saya ada Qul huwallahu ahad. Ketahuilah bahawa dalam hampir kesemua kitab sihir yang ada dalam dunia ni, mesti ada sama ada ayat daripada Bible, atau daripada Torah, atau daripada Al-Quran. Okey? Tujuan diletakkan di situ ada dua. Tujuan pertama, bagi tukar-tukar sihir yang kita kata heavyweight, untuk penghinaan kepada agama dan Al-Quran. Sebab sihir ni nak buat, awak kena hina agama dulu. Awak kena buat benda yang meredakan syaitan. Buat syaitan meredai anda. Kan? Kemudian, betul, okay, salah satunya adalah untuk rubber stamp. Lagi satu untuk mengelirukan. Mengelirukan orang yang jahil. Orang yang jahil ataupun orang-orang yang tak jahil tapi dia tidak serius memikirkan mengkaji tentang benda ni. Ada orang dia sekali lalu je. So dia tak apa-apa nak tangkap lah. Okay, okay lah, ada lagi berapa sikit lah saya kongsi sikit Bab 32 pada menyatakan selusuh. Ni buat air selusuh. Air selusuh ni untuk permudahkan wanita bersalin. Di surat kertas, di surat ni maksud dia ditulis, ditulis di atas kertas, ikatkan pada pinggangnya atau dibacanya pada minyak, setengah dibubuh pada kepalanya, setengah pada perutnya. Tulis apa? Ya Fattah bila miftah, iftah lana bihurmati ummi Musa binti Lawi. Lawi ni Levi, bin Yaqub salawatullah ta'ala alaihim ajma'in. Ustaz, okey lah tu ustaz, apa masalah dia? Ya Fattah, kan? Bila miftah, wahai dia yang membuka tanpa memerlukan kunci. Iftah lana, bukalah dengan kemuliaan ibunya Musa, berbintikan Levi, anak Yaqub salawatullah ta'ala alaihim ajma'in. Semoga Allah berselawat ke atas mereka semua. Kemudian kat ujung tu tiba-tiba ada apa tau? Bihurmati badduh. Bihurmati badduh. Badduh ni adalah satu nama yang awak akan jumpa dalam banyak tangkal-tangkal dalam dunia ni. Okay. Betul. Levi Sruajin tu. Sebab itu memang nama salah satu keturunan kabilah Yahudi yang 12 tu. Okay. The 12 tribe tu salah satunya Levi. Okay. Levi. Dalam bahasa Arab ditulis lam alif waw ya, Levi. Tu Sruajin Levi tu memang daripada keluarga tu lah. Apa ni? Yuandi bagi formula nak tilik serasi tak serasi dengan bakal bini boleh. Ni tanya saya ke minta saya kasih formula? Ini perlu kepakaran lah. Kepakaran maksud dia bukan kepakaran ilmu wafak-wafak ni, tak, tapi kepakaran ilmu psikologi, kan? Ilmu melihat keserasian antara dua orang. Itu ilmu pengalaman lah, ilmu pengalaman, ilmu psikologi, bahkan perlu ilmu kita kata ilmu-ilmu lain lah yang boleh dipelajari, tapi agakkan saja. Ini dia bukan kita kata tilik, dia bukan tilik. Sebab kita kenal dua-dua dan kita ada peluang untuk tanya dia. Tanya, kamu suka apa, minat hidup kamu apa, kan? Suami punya minat apa dalam hidup dia, kan? Kalau berlaku benda-benda seperti ini, respon awak macam mana, kan? Kita boleh baca daripada respon dia. Jadi kita boleh agak daripada situ. Berbeza dengan buku-buku seperti ini, nak kahwin kena tengok bintang Marikh tu dekat mana, kan? Bintang Mushtari tu dekat mana, kan? Sebab tu dia ada konsep Sa'ad dengan Nahas. Kataan Nahas bahasa Melayu tu daripada bahasa Arab sebenarnya. Maksud dia celaka, sial. Dalam bahasa Melayu secara terus terang bermaksud sial, ya.
Sebab tu bila nak buat apa-apa perkara dalam hidup ni, nak buat bisnes ke, nak pergi travelling ke, kan, nak pergi berperang ke, nak berkahwin ke, kitab-kitab macam ni ajar awak untuk tengok bintang. Untuk tengok bintang sama ada dalam keadaan baik ataupun nahas, sa'ad ataupun nahas, bahagia ataupun tidak bahagia, ataupun membawa sial. Jadi siapa yang buat kerja, bila bintang dia tu berada pada posisi nahas, maka nahaslah kerja dia tu, kan. Ini semua adalah bid'ah sayyi'ah, bahkan kita boleh katakan ada kaitan dengan syirik yang Nabi tegah. Jelas-jelas Nabi tegah benda ni. Jelas-jelas Nabi tegah, ya. Tapi ada orang buat dan orang promote lagi ni. Siap kata ni ilmu wali-wali. So baduh ni siapa? Wa iyyakum ya ustazna Fadli. Baduh ni siapa? Baduh ni dia ada macam-macam pandangan lah, kan. Ada kata baduh ni nama syaitan, kan. Sebab memang kita jumpa nama dia dalam kitab-kitab sihir, kan. Ya baduh, kan. Biasanya untuk sihir pengikat hati, nak buat suami jadi bengong, kan. Nak buat suami ikut kita, kan. Apa kita cakap dia ikut. Jangan pergi amal pula. Saya tak ijazahkan awak untuk amalkan benda ni. Okay, saya tidak berikan ijazah untuk awak amalkan. Tapi itu pun tak cukup. Dia ada macam-macam steps lagi kena buat. Okay. So biasanya awak akan jumpa perkataan baduh ni dalam sihir tiwalah. Tiwalah ni yang menyatukan hati, yang menyatukan hati manusia. Jadi tukar-tukar sihir ni pun berbeza pandangan, kan. Ada yang kata baduh ni nama setan, nama jin. Ada kata nama malaikat, ada kata nama Allah ni baduh, kan. Kita tanya, mana hang dapat? Siapa yang cakap? Oh, ni ilmu rahsia dalam rahsia, kan. Hang belum makrifat lagi, hang tak tahu, kan. Dengan alasan makrifat ni, semua segala kejadah dia bawa masuk dalam agama kita. Nama iblis pun siap dia seru lagi. Siap tulis nama iblis untuk halau iblis. Siapa aja Begitu ke kita sekali ni, umat Islam? Begitu sekali ke ketidakmampuan kita untuk berakal? Di situ letaknya kemuliaan kita sebagai umat Islam ke? La haula wala quwata illa billah. So ada kata baduh ni, dia sebenarnya adalah pecahan yang ada 4 elemen, 4 anansir. Ba tu represent, tak silap saya lah, air. Dal tu represent tanah. Waw represent angin. Hak represent api. Okay, these are the 4 elements. Dan the 4 elements ni pun ada dia punya cerita dia. Itulah kalau senang saya cerita sikit. Jadi dikatakan bahawa baduh itu adalah huruf-huruf yang membawa 4 elemen tersebut. Lepas tu dia adalah aturan perkataan hub dan wud. Hub dan wud. Dan dia bermain-main dengan aturan dia, jadi baduh. Jadi baduh. So the possibilities are all there. Okay. Cuma nak kata itu nama Allah, kita jangan sembarang-sembarang. Kita jangan kata suka-suka ini nama Allah. Melainkan awak tahu makna dia, ada dalam bahasa-bahasa yang muktabar dalam dunia ni, dan dia bermaksud dengan maksud yang baik. Sebab semua nama baik adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Lillahil asmaul husna, kan? Walillahil asmaul husna fad'uhu biha, kan? Seru Allah dengan nama-nama yang baik ni. Seru Allah dengan nama-nama yang baik ni. Yang maha baik, kita nak panggil Allah yang maha baik, boleh dalam bahasa Melayu, tak ada masalah. Tapi nak dakwa baduh nama Allah, kamu kena bawa bukti. Ini dakwaan ghaib, kena bawa bukti. Cuba bayangkan kalau setan-setan laknat ni, berhidup menipu bomoh-bomoh ni, datang melakon macam malaikat, lepas tu kata Allah nak merahsia, memberikan kamu satu nama dia yang rahsia. Nama dia adalah baduh. Kamu kalau perlukan apa-apa panggil baduh, kan? Cuba bayangkan kalau itu nama betul-betul nama iblis ke, nama setan ke. Adakah orang yang seru tu tak bersalah? Dia bersalah sebab dia tak periksa dulu. Dia tak boleh berdiri depan Allah dekat ke akhirat nanti kata, oh aku tak tahu benda ni, salah. Aku tak tahu baduh ni bukan nama Allah. Soalan dia, kamu kena tahu apa yang kamu baca. Kita kena bertanggungjawab ke atas keagamaan kita. Tak boleh, saya tak tahu, guru saya ajar. Ini orang pemalas. Orang yang nak beragama dengan cara malas. Malas luar biasa. Tu yang malas nak belajar, malas nak baca buku. Semua nak main mengikut je guru. Makrifat, kan. Saya dah mengenal, awak belum mengenal. All this nonsense. Cara bercakap semua kita tahu. Orang yang tak belajar langsung, malas, yang duduk sembang kosong sahaja,
Bila diajak baca buku sama-sama, baca Quran sama-sama, lihat bukti, lihat dalil, anda belum mengenal. Itu semua ilmu kitab, kan? Ini penyakit dalam masyarakat kita. This is a cancer in our society yang kita nak kena remove. We have to remove this. Baik. Jadi baduh ni, kita tanyalah golongan yang mempertahankan ilmu ini. Saya minta sekali lagi, jelaskan baduh ini siapa. Bihormati, dengan kehormatan baduh. Ada pula, ya baduh, wahai baduh. Baduh ni apa? Siapa? Jelaskan pada kami. Okey, lagi sikit lah, lepas tu kita cerita benda lain pula. Mana tadi? Okey. Tengok, dalam selawat, dibacakan selawat, lepas tu tiba-tiba ada perkataan-perkataan yang pelik. Agama Islam tidak ajar ilmu macam ni. Agama Islam tak akan menyelitkan sesuatu perkataan yang kita tak faham tiba-tiba. Islam ni terbuka, awak boleh cek, awak boleh periksa, awak boleh kaji. Kalau ada orang kata, oh ni kamu tak tahu perkataan dia, jangan sangka buruk, beriman sahaja. Itu bukan falsafah Islam. Itu bukan cara akidah Islam diajar. Dan umat Islam tidak harus diajar begitu. Mana-mana guru yang mengajar benda-benda seperti itu, awak persoalkan kredibiliti mereka. Okey. Tengok ni. Ni ubat sakit hati. Dibaca pun baik, maka disapukan air liur pada hati orang sakit itu. Disurat pun baik. Disurat ni maksud ditulis pun baik pada mangkuk saban. Setelah sudah demikian, maka inilah yang ditulis, yang disurat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Abtulat berifat. Abtulat berifat. Ni benda yang amalkan ilmu ni, tampil ke hadapan, clarify your position. Okay. Bukan saya yang kena bertanggungjawab, awak yang kena bertanggungjawab. Yang duk mengajar benda-benda macam ni, you have to come forward, sebab you ajar kat public, you ajar kat orang awam yang tak tahu. You kena come forward. Okay. You kena jelaskan benda ni. Tengok, batuk disurat pada mangkuk putih, diminum 3 pagi. Inilah yang ditulis. Alif waw waw, alif alif ta, 4 ha wasusu fumtah. Kan? Apa jadi kepada akal orang-orang yang mengamalkan benda-benda seperti ini? Apa jadi pada sebuah tamadun yang sibuk dengan ilmu seperti ini? Akankah menjadi tamadun yang hebat, yang mulia? Sejauh mana ilmu-ilmu seperti ini telah berjaya memajukan orang Melayu? Ini jawapan saya serahkan kepada awak.